Kemudian Aisyah kata Rasul, 13 hari ni dia ni adik-beradik sesuai aku. Maka Nabi pun kata, unzurna. Nabi kata, betul kau adik-beradik sesuai mu tu. Tengok dulu sampai adik-beradik mu tu. Unzurna. Lihatlah kamu. Man ikhwanukunna, siapa kau saudara mara kamu. Kerana rodo'ah ya menyebabkan haram seseorang tu mil maja'ah, kerana kelaparan. Apa? Dia baby ni, dia tak makan ni lagi, dia minum susu saja. Anak ustaz ke? Kecil ke? Minum susu lah. Tak makan nestung, tak makan satu, minum susu sekarang. Faham tak? Jadi dia minum susu kan lapar. Faham tak? Tak makan nasi belah lauk, tak makan petik, tak makan, tak kalah. Dia hanya makan susu saja dah. Jadi orang tua dah ni, orang dewasa dah kau ataupun budak umur lebih daripada 2 tahun dah ni, dia minum susu tu bukan lapar dah. Kerana nak tidur. Dah nak pek nak tidur. Dia lapar, dia makan yang lain lah. Jadi kalaulah dia menyusu juga, maka tak sabit apa dia pengharaman radha'ah. Itu maksud innamar radha'atu min al-maja'ah. Baca saja. Wa qala hadatsana Abdus Salam ibn Mutahhar anna Sulaiman ibn Mughirah haddathahu an Abi Musa an abihi an ibn li Abdillah ibn Mas'ud عن ابن مسعود قال لا رضاع إلا من شدد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, la radha'a, tidak ada sesuai kecuali masyaddal azma, apa yang boleh mengukuhkan, menguatkan tulang. Wa ambatal lahma, yang boleh menumbuhkan daging. Maka berkatalah Abu Musa, la tas'aluna, jangan kamu tanya kami. Wa hadzal habru fikum, sedangkan al-habru, pendeta ini masih ada di kalangan kamu. Al-habru al-alimul kabir, pendeta orang alim besar lah. Maksud dia Ibnu Mas'ud lah. Kalau Ibnu Mas'ud ni masih hidup dan dia masih mengajar, tak perlu tanya kami lah, tanya dia lah paling alim sekali dah. Betul tu. Jadi moral cerita ni ialah bila kita belajar ilmu ni, kita utamakan orang lebih alim lah. Bukan tak boleh ngaji dengan semua ustaz boleh ngaji, tapi utamakan orang lebih senior, orang lebih berilmu lah dulu. Hak muda-muda ni tak apalah, dia boleh mari. Kena tak? Macam mana? وفي قال حدثنا محمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي. Jadi dalam hadis ni nya illa ma ambatal lahma wa shadda al azma ni, maksud dia nya menyusu tu ketika kanak-kanak dah. Kalau masa cepat ingat 2 tahun lah. Salasuna syahra kan? Salasuna syahra 30 bulan. 30 bulan ni berapa tahun? Tak kira dia 30 bulan berapa tahun? 2 tahun? 6 bulan 2 tahun setengah lah. Ada setengah kata 2 tahun setengah, ada kata 2 tahun ya. 2 tahun setengah, orang kata 2 tahun sebab dia kata tolak 6 bulan dari perut pun dia menyusu juga. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu. Kana surah Baqarah haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Haulaini kamilaini dah. Jadi 2 tahun tolak 30 bulan. Berapa? Negatif 6 bulan. Maksudnya kanunnya yang paling pendek dia 6 bulan. Dah. Cari. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال أنشز العظم Ansyazal lahma dah.
Ansyazallah ma pun sama makna dia, maksudnya meninggikan, membesarkan tulang dah. Maksudnya sesuai waktu kecil saja dah diterima dah. Cari. باب في من حرم به. وابن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلامة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس كان. Maksudnya hadis-hadis sebelum ni nak urayanya sesuai tu hanya menjadi haram bila menyusu ketika kecil lah. Di sana ada pendapat yang mengatakan kalau budak tu besar sekalipun, kalau menyusu juga pun haram juga. Ada pendapat lah. Sebab Imam Abu Daud ni dia mengumpulkan semua dari dalil pendapat-pendapat ulama, fuqaha yang berbeza dah. Jadi ada kata tidak haram kalau besar dah menyusu juga. Ada kata haram juga walaupun besar pun dah. Cari. Besar tu besar mana tengok dalam hadis dah. Besar dah ni. Cari. Kalau mazhab Syafi'i ingat besar tu maksud dia lepas 2 tahun besar lah. Atau 2 tahun setengah. Mana kalau umur 3 tahun kalau menyusu tak jadi haram. Kalau tak jadi haram, tak jadi haram walaupun dia menyusu sekalipun. Baca. Anna Aba Hudzaifah bin Utbah ibn Rabi'ah ibn Abd Syams kana tabanna Saliman wa ankahahu ibnata akhi. Tengok cerita dah, ceritanya ni hadis ni sahih ni. Dalam Bukhari ada dah. Hadisnya gini saja daripada Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah radhiyallahu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ummi Salamah bahawasanya Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams dia ni menjadikan Salim sebagai anak angkat tabanna Saliman wa angkahahu dia menikahkan Salim dengan anak saudaranya, anak perempuan, anak saudaranya iaitu Hindun bintul Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Waktu tu Salim ni bekas hamba kepada seorang perempuan Ansar sebagaimana Rasulullah pernah melantik menjadikan Zaid sebagai anak angkat dia wa kana man tabanna rajulan fi jahiliyah, dia orang mengambil anak angkat di zaman jahiliyah, manusia panggil dia, manusia bengkel dia dengan ayah angkat dia, kemudian dia boleh mewarisi harta pusaka. Tu dalam jahiliyah lah, sehingga turunnya Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran surah Al-Ahzab, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah sehingga ayat Quran fa ikhwanukum fid din wa mawalikum maka lepas tu ayat ni faruddu ila abaihim, maka mereka dibengkel semula kepada ayah asal mereka, ayah apa dia? Ayah kandung mereka faman lam yu'lam lahu abun, orang yang tidak diketahui siapa dia ayah dia, maka kana maula wa akha fid din, maka dia dianggap sebagai maula dan saudara dalam agama maka marilah Sahlah binti Suhail bin Amru al-Qurashi Sahlatun Sahlun jatuh Sahlatun perempuan ada nama Sahlah perempuan ada tu tak boleh ambil nama Sahlah Sahlah binti Suhail bin Amru. Sahlah pun marilah wahia imra'atun Abi Huzaifah, dia tu isteri kepada Abu Huzaifah. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, inna kunna nara Saliman waladan, kami menganggap Salim sebagai anak kami fakana ya'wi ma'i wa ma'a Abi Huzaifah, dia tinggal bersama aku bersama dengan Abu Huzaifah di rumah yang sama wa yarani fudlan dia melihat aku dekat biasa saja. Fudlan ni maksud dianya mubtadilah fi thiyabil musinnah wa fi thawbin wahid, maksudnya dekat biasa macam keluarga lah macam pakai biasa, dia tengok aku wa qad anzalallah, sedangkan Tuhan telah turunkan ayat Quran apa yang kamu tahu, iaitu itulah
ayat berkenaan dengan ud'uhum li abaihim ke, anak angkat ke. Jadi soalannya fa kaifa tara fihi, apakah pendapat kamu tentang salim ini? Maka Nabi pun berkata kepadanya, ardiihi, susuilah kepada salim, berilah susu kepada salim. Waktu tu salim sadar tu, salim sadar ni bukan kecil lagi ni. Cuma ni dalil orang kata hak besar pun jadi ni kot fa arda'athu khamsa rada'at, maka dia pun menyusu ke Salim 5 kali dah. Dia pukul susu dia lah. Gila dah boleh botol. Amin dah. Susu dia 5 kali dah. Fa kana bi manzilati waladiha, maka Salim tu menjadi seperti anaknya dah. Fa bidzalika kanat Aisyah tu ta'muru banati akhawatiha. Oleh sebab tu Aisyah menyuruh anak-anak saudaranya supaya mereka menyusu ke orang yang Aisyah suka masuk bertemu dengannya. Dah. Tu. Wa in kana kabir, walaupun besar sekalipun 5 kali menyusu. Dah. Anak boleh bekah lah. Dah. Hebat tu. Wa abad Ummu Salamah, sedekah Ummu Salamah dari sisi Nabi lain enggan ayudkhilna alaihina. Dah. Bila qada'ah mengharuskan mereka masuk dengan sebab susu tersebut. Hatta yurdi'a fil mahdi, sehingga menyusu itu ketika dalam buaya. Dah. Wa qulna li Aisyah wallahi man ridha ala kan rukhsah min nabi. Maka mereka berkata, wallah demi Allah, mereka berkata kepada Aisyah, demi Allah kami tak tahu, moga-moga boleh jadi apa hak Nabi suruh. Siapa dia tadi menyusukan Salim ni? Bila salah tadi, salah tu rukhsah untuk dia saja ya. Dah. Tu untuk dia dengan Salim ya, bukan untuk semua orang dak dah. Tapi Aisyah bagi dia semua orang boleh berlaku. Sebab tu Aisyah dia buat. Jadi Aisyah hadis yang mengatakan menyusukan orang dewasa ni, menyusukan orang besar ni jadi haram juga. Pendapat pertama sekalinya hadis salah lah dengan Salim dah, sebab Nabi suruh. So yang kedua, hadis ni diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha, tetapi tidak disetujui oleh isteri-isteri Nabi yang lain dah. Jadi pendapat jumhurnya menyusu ni hanya ketika masih kecil. Walaupun ada pendapat bahawasanya lepas pada kecil pun, besar dah pun boleh menyusu juga dah. Dia sabit pengharaman dia dah. Cara baik. Jadi fatwa hak digunakannya ialah fil mahdi lah. Dah. Ada bertanya now ni soalan yang sama. Moga dia ambil anak akak besar dah, anak akak. Lepas tu enggak baru dia tahu. Tak boleh ni. Sebab tak nyus juga pun nak orang. Jadi kita pakai senyap-senyap lah. Jangan ajak orang lah. Tak pakai hadin ni. Tak. Susu dia sendiri ke atau susu adik-adik dia ke, supaya dari keluarga ni dia jadi mahram. Mungkin dia ambil anak akak dah. Shall we? 5 kali. 5 kali. 5 kali maksudnya 5 kali minum lah. Sarapan sekali, makan petai sekali, minum malam sekali, dah nak tidur sekali. Gitu lah. Ya. Kalau mazhab Hanafi sekali pun jadi dah. Hanafi sekali jadi dah. Ada mazhab kata 3 kali ya. Ada mazhab sekali ya. Sebab apa dia mazhab Hanafi dia pakai dia yurdin fi'il sekali ya. Pada kurang ke? Sekali pun fi'il dah ke? Kau bukan fi'il sekali. Fi'il dah sekali pun. Ada. Jadi hadis 5 radha'at tu dia kata mansuh. Mula-mula memang 10, jadi 5, jadi 3 pada disau. Dah. Cari. Jadi mazhab Syafi'i masih 5 lagi dah. Aisyah pun 5 lagi dah. Cari. باب محل يحرم ما دون 5 رضاعات. وبقال حدث. Ni Imam Abu Daud sebut adakah 5 kali saja yang mengharamkan ataupun kurang 5 kali mengharamkan juga dah.
Ini soalan dia Jadi sana ada pendapat yang mengatakan 3 kali pun haram, sekali pun haram Syarif. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله صلى الله عليه وسلم من القرآن 10 رضاعات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات يحرمنا فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. Hal yuharrim ma duna khamsi radha'ah. Adakah jadi haram dengan sebab kurang 5 kali susu Kalau mengikut jawapan hadis ni tidak haram lah. 5 kali baru haram. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata antara ayat yang pernah diturunkan kamu boleh dimasukkan ayat ni pernah diturunkan dibaca tapi dimasukkan iaitu 10 radha'atin yuharrimna 10 kali susu barulah boleh mengharamkan kemudian ia dimasukkan dengan bi khamsi maklumat 5 kali susu yang diketahui yuharrimna fatufiyan nabi maka nabi mati dalam keadaan dia masih dibaca ni maksudnya masih diamalkan. Mana ada ayat Quran tak ada baca apa maksudnya baca dimansuh tapi hukum dia masih ada baca saja. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا مصتان. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata sabda Rasulullah SAW tidak boleh mengharamkan al-massah sekali sak susu atau 2 kali maksudnya 5 kali baru 5 kali susu baru haram bos sekali sak kali sak tak jadi haram lagi cari babu fi radhi inda al-fisal Jadi قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النفيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج ابن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة. Maksudnya sekali susu tu biar kenyih lah kalau sekali sak kali satu saya tak lagi mana saja kenyih sehingga kenyih sekali susu calon hafsah tu Allah sekelah kali kenyih kena sekelah banyak calon ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال ini sekelah mudah الغرة العبد أو الأمة قال النفيلي حجاج ابن حجاج الأسلمي وهذا اللفظ. Okey, daripada Hajjaj bin Hajjaj dari bapa-bapanya dia berkata aku bertanya wahai Rasulullah ma yadhhabu anni madhammatur radha'ah ma yadhhabu anni an madhammatir radha'ah apa dia maksud dia maksudnya apakah yang boleh melepaskan aku dia bertanggungjawab aku terhadap apa dia susuan maksudnya seolah-olah dia berhutang dengan ibu susu dia lah qala al-ghurrah al-abdu awil amatu macam mana aku nak balas jasa tu mazamah ni nak balas jasa macam mana nak balas jasa ibu susu dia Nabi kata al-abdu awil amatu kamu merdekakan seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan maksudnya kamu beri kepada ibu susumu seorang hamba laki-laki maupun perempuan itulah cara nak balas jasa dia Macam mana باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد. Ar-radhu indal fisal ni maksudnya sagu hati ketika lepas nyusu Orang Arab dulu tak macam kita ni susu lembu.
Orang Arab dulu bila mak dia tak boleh nyusu, dia bagi ke orang perempuan lain lah menyusunya. Susu orang juga, bukan susu budak. Kan tak? Jadi lepas menyusu 2 tahun setengah juga, lepas pek kak, jadi dia nak bersabar hati kepada ibu hak menyusu anak dia lah. Jadi tu tanya Nabi tu kepada dia, aku nak balas jasa ni. Maka Nabi kata, bui seorang hamba lelaki atau hamba perempuan dia. Macam baik. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو عن عامر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. Siapa dia ke perempuan yang tak boleh kita jadikan madu dengan seorang isteri kita? Siapa dia? Talihnya ialah, pertama sekalinya ialah himpun ke adik-beradik. Dah, mana boleh kita nikah dua orang adik-beradik, sama ada adik-beradik tu adik-beradik semua sopok kau, adik-beradik sopok kau, semok kau tak dibakar lah. Dah. So ada sesuatu lagi juga lah. Dah. Yahrum min ar-radha' ma yahrum min an-nasab. Tapi bukan maksud dia yang adik ipar kita tu harat kita. Duk, harat tu harat, tapi harat sementara lah. Maksudnya kita cerang dengan bini kita, terus nikah dengan adik ipar kita. Faham ke tu? Ada orang tu dia bini dia meninggal, dia nikah dengan adik ipar dia pula. Saling tikar panggil tak? Boleh. Tak boleh je dah ketika hidup-hidup ni, nikah dua, tak boleh lah. Dah. Jadi hak tak boleh kumpulnya pertama kali adik-beradik. Yang kedua tak boleh juga ialah isteri kita dengan mak saudara dia. Tak boleh juga. Ataupun isteri kita dengan anak saudara dia. Tak boleh juga dah. Sebab apa? Sebab mak saudara balah dia balah gak, dia bukan pasal saja balah segi madu. Balah putus silaturahmi. Kan? Mak tahu apa mengambil lelaki aku dia. Balah. Kan ada. Anak saudara apa gini balah. Jadi tak dah. Bukan masa tak boleh nikah dengan dia, boleh nikah. Cerai dengan ni boleh nikah dengan dia pula. Tu. Tapi tak boleh wa antajma'u bil ukhtaini illa ma qad. Kamu menghimpunkan dua orang adik-beradik kecuali hal lepas dah lah. Okey, hadisnya sabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, la tunkahul mar'atu, tidak boleh dinikahi seorang perempuan ala ammatiha, selepas berkahwin dengan mak saudara dia. Kita nikah dengan perempuan ni, kemudian nikah dengan saudara dia pula tadi dah. Walal ammatu ala binti akhiha. Tak boleh juga nikah dengan mak saudara lepas nikah dengan seorang perempuan. Nikah seorang perempuan nikah dengan mak saudara pula tadi juga dah. Tu. Walal mar'atu ala khalatiha wal khalatu ala binti akhiha dah. Khalah ni mak saudara sebelah mak, ammah ni sebelah mak saudara belah pak dah. Tak boleh berlaku lah. Wala tunkahu al-kubra al-sughra wal sughra al-kubra. Tak boleh nikah kakak dan nikah adik pula. Tak boleh. Nikah adik ni kakak boleh, tak boleh juga dah. Tak boleh himpun ke antara adik-beradik dengan mak saudara, mak saudara dah. Macam ni. Abi qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana an Basr qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Qabibah ibn Zu'aib annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة خالتها وبين المرأة وعمتها. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد Rasulullah melarang dah. قال حدثنا خطاب ابن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. Nabi benci, dia tak suka dihimpun ke antara mak saudara dengan al-ammah wal khalah. Macam mana al-ammah wal khalah ni? Bain al-ammah wal khalah. Seorang perempuan dengan mak saudara dia lah maksudnya dah. Macam ni. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس
عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. Ni hadis ni panjang tengok balik ayat ni. Hadis ni daripada Urwah bin Az-Zubair, dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, tentang ayat Quran wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Katanya Aisyah, ibnu ukhti hiya al yatama takunu fi hajri waliha tusyarikuhu fi malihi fayujibuhu maluha wa jamaluha fayuridu waliyuha an yatazawwajaha bighairi an yuqsita fi sadaqiha fayutiha misla ma yutiha ghairahu fanuhu an yankihu hunna illa an yuqsitu lahunna wa yablughu bihinna a'la sunnatihinna min as-sadaqi. Ayat ni ke Nabi larang kita, Tuhan larang kita nikah dengan anak yatim dah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu dah. Kalau kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan anak yatim, maka tak usah nikah dengan mereka. Nikah dengan perempuan-perempuan yang kamu suka hak lain dah. Faham tak? Jadi Urwah tanya, siapa dia anak yatim tak boleh nikah ni apa? Dah. Maka jawabnya Aisyah gini dah. Hak tak boleh nikah ni gini, ibnu ukhti. Ya ibna ukhti, wahai anak saudaraku. Ke Urwah kan anak saudara Aisyah. Al-yatama di sini maksudnya al-yatimah fi hajri waliha. Anak yatim di bawah jaga walinya, dah. Tusyarikuhu fi malihi. Tusyarikuhu fi malihi. Dia pun dapat harta yang sama, dah. Fayujibuhu maluha, maka dia suka pada harta kawan ni. Dia kecantikan kawan ni dah. Gini saja. Contohnya anak yatim ni perempuan lah. Dia ni sepupu entah. Entah ni bersadah. Entah ni habis sepupu dia. Habis sepupu dia panggil. Mungkin kita bersadah dia kecil lagi dah. Jadi kita jaga dia lah. Jadi bila terpero dia 40 tahun tak apa. Budak ni harta ada comel pula dah. Daripada aku nikah dengan orang lain, nikah dengan aku tu. Boleh nikah juga sepupu tak? Jadi Tuhan larang kita nikah dengan sepupu kita, hak kita jaga dia, hak dia tak nak yatim, hak dia tu comel, dia tu apa, dia ada harta. Kalau kita tak berlaku adil dah. Kalau berlaku adil tak ada masalah. Berlaku adil ni maksudnya kita bayar mas kahwin dia macam orang lain jugalah. Tu. Jadi kalau kita nikah dengan dia, kita jaga dia, tak bayar mas kahwin tak apa. Dah. Tu larang tu dah. Jadi Tuhan larang mereka berkahwin dengan anak yatim, takut-takut mereka tidak berlaku adil dan mereka semata-mata nak ke harta saja dah. Jadi mereka disuruh supaya mengahwini perempuan-perempuan yang elok, yang mereka suka saja mereka dah. Katanya Urwah, katanya Aisyah, "Thumma innan nasa istaftau Rasulullah." Kemudian manusia tak minta fatwa dengan Rasulullah lepas pada ayat ni tentang mereka. Maka Tuhan turunkan ayat Quran, "Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhun." Katanya Aisyah, "Wallazi zakarallahu annahu yutla 'alaihinna." Maksud itu ayat larangnya. Patanya pula tu ayat Quran pula kan. Kemudian wallazi zakarallahu annahu yutla 'alaihim. Maksud hak Tuhan sebut, hak dibaca kepada mereka dalam Quran itu ialah ayat pertama tadi dah. Qala Allah Ta'ala fiha wa in khiftum ala sufil yatama. Ayat itulah. Tengok Aisyah ni bisa tafsir Quran. Dia tahu ayat ni itu dulu. Mai fatwa soalan pula atau ayat ni pula dah. Betul tak? Kau timur cerita ni. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum nisa. Katanya Aisyah, wa qala Allah azza wa jalla fil ayat al-akhirah wa targhabun an tankihuna hiya raghba ahadukum an yatimatihi
ala takunu fi jadi hina takun qalatul mal wal jamal fanuhu ayankihu ma raghibu fi maliha wa jamaliha fi yataman nisa illa bil qisti min alli raghabatihim. Maksudnya mereka dilarang berkahwin kerana suka kerana yatim, kerana kecantikan dan harta benda dia. Kalau anak yatim tak comel ataupun dia tak ada harta, tak suka. Jadi suka kerana harta, maka tu larang dah. Maksudnya utrukuhunna, tinggalkanlah mereka. Kalau kamu takut, kerana aku telah menghalalkan untuk kamu 4 orang isteri dah. Kamu boleh berkahwin dengan 4 orang dah. Tak perlulah kamu kahwin dengan dia, kahwin dengan orang lain lah. Jadi kesimpulannya apa dia ayat ni, apa dia tajuk hadis ni nya berkenaan dengan larangan berkahwin dengan anak yatim ni sebab apa dah? Cari. Jadi ayat hadis ni berkenaan dengan tafsir ayat ni ya. Baca je. Qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsani Abi عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه مسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال هل أنت معطية. Saya tengok hadis hadisnya Ibnu Syihab menceritakan kepada Muhammad bin Amr bin Al-Halal Al-Dili bahawasanya Ali bin Al-Husain menceritakan kepadanya kepada Ibnu Syihab bahawasanya ketika mana mereka sampai di Madinah min indi Yazid bin Muawiyah, datang daripada Yazid bin Muawiyah ketika mana berlaku pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhu, maka bertemulah dengan Syihab itu Al-Miswar bin Makhramah bertemu dengan Ali bin Husain, Miswar bin Makhramah. Faqala lahu, maka Miswar pun kata kepada Ali, halaka ila man ilayya min hajatin tak buruni, ada kamu ada ajak kepada dia menasuh aku? Qala, katanya Ali, faqultu lahu la, tidak ada dah. Qala hal anta mu'tiyya sayfa Rasulillah, Miswar kata, adakah kamu nak beri kepada aku pedang Rasulullah? Fa inni akhafu an yaghlibakal qaum, kerana aku takut kamu akan dikalahkan oleh kaum dah. Wa aimullah la in a'taitanihi la yukhlasu ilaihi abadan, dan demi Allah jika sekali kamu beri kepada aku, la yukhlas ilahi abadan dah, hatta yablugha ila nafsi, la yukhlas ilahi abadan hatta yablugha ila nafsi. Maksud pedang itu tidak akan diserah kepada orang lain sehingga aku mati syahid dah. Anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu khataba bint Abi Jahal, Ali bin Abi Talib pernah dia minta lah anak perempuan Abu Jahal ketika mana Fatimah tu masih isteri dia dah. Maka aku pun mendengar Rasulullah waktu bagi sedang berkhutbah di atas mimbarnya, wa ana yauma izin, aku pada hari itu katanya Makhramah, Miswar bin Makhramah muhtalim, baru balik dah. Maka Ali kata, Nabi kata, sesungguhnya Fatimah itu pada aku, dan aku ni atakhawaf an tuftana fi diniha, aku takut dia ni teruji pada agamanya dah. Qala, katanya Miswar lagi, thumma dzakara sihran lahu min bani Abi Syams, kemudian dia sebut cerita ipar dia lah, Bani Abi Syams lah. Fa asna alaihi fi masalatihi iyahu, dia berpujilah sikap dia tu dah. Fa asana ilaihi dah. Qala hadatsani fa sadaqani, dia bercakap dengan aku, dia jujur dengan aku, dia janji dengan aku, dia menepati janji dengan aku dah. Wa inni lastu uharrimu halalan dah. Bukan ni cerita Nabi lagi ni, khutbah Nabi Nabi seolah-olah larang Ali berkahwin dengan lain lah, sebab Rasulullah takut pada Fatimah merajuk. Fatimah ni terfitnah dalam agama dia lah. Nabi kata, bukan aku nak mengharamkan benda yang halal, bukan nak menghalalkan benda haram. Nikah 2, 3, 4 boleh lah.
Tapi Nabi larang Ali bin Abi Talib dia berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal. Dah. Nikah dengan anak Rasulullah, pas nikah dengan anak Abu Jahal pula. Dah. Walakin wallahi la yastami'u, akan tapi demi Allah tidak akan berhimpun anak perempuan Rasulullah dengan anak perempuan musuh Allah. Tempat yang satu. Deh. Cari. Ada tajuk dia ada ni. Tak ada tajuk ke? Ada tajuk tu cari di tajuk ke dia? Dah. Abu Daud tu nak suruh yang cari tajuk dia. Dah boleh tajuk sesuai dengan hadis ni. Betul tak? Cari sendiri dah. Ini masalah perkahwinan lagi ni, perkahwinan dah. Macam mana darahnya Rasulullah jangan apa dia berkahwin dengan anak perempuan Abu Jahal. Ali bin Abi Talib dia. Cari. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي an zalika nikah. Ali tak nikah. Ali pada Fatimah mati baru dia nikah. Dah. Fatimah meninggal tu baru dia nikah. Tak berhenti dia nikah. Bahasa sok mu rambut dia. Cari. Ke Fatimah makin mati lepas pada Nabi Rasulullah meninggal. Dah. Cari. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن مغيرة استأذنوا لي أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته فإنما ابنتي. Okey, daripada siapa dia? Daripada Miswar bin Makhramah, dia menceritakan kepada Abu Ubaidullah bin Abi Mulaikah bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah di atas mimbar berkata, sesungguhnya Bani Hisham bin Al-Mughirah minta izin kepada aku, mereka nak menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Talib, maka aku tak izinkan. Kemudian aku tak izinkan. Kecuali Ali nak menceraikan anak perempuan aku, dia menikah dengan anak perempuan mereka. Tu. Karena fa inna ibnati, kerana anak perempuan aku ni sebahagian daripada aku yuribuni ma arabaha, menyakitinya apa yang menyakiti aku. Wa yu'zini yuribuni ma arabaha, mencarikan aku apa yang mencarikannya, menyakiti aku apa yang menyakitinya. Wal ikhbar fi hadisi Ahmad. Cari. Bab fi nikah itu. Tadilah maknanya Rasulullah tak izin sebab nikah dengan anak perempuan Abu Jahal. Bab fi nikah mut'ah. Nikah mut'ah Syiah lah. Nikah mut'ah ni nikah kontrak. Saya dua ni drama-drama cerita Melayu banyak apa dia seolah-olah nak menggambarkan boleh nikah kontrak tak boleh nikah mut'ah ni nikah sehari ke 3 hari ke seminggu ke setahun 3 tahun tak boleh berlaku. Sebab nikah ni sebenarnya bukan sekadar laki-laki perempuan nak melampiaskan dia punya hajat dia, tidak tapi sebenarnya makna perkahwinan ni nak hidup bersama, nak dapat anak bersama, nak pegang anak bersama, tu tujuan dia je Jadi mut'ah ni semata-mata nak melampiaskan saja sebab tu dia kontrak, dia bayar-bayar agak. Tak ada wali, tak ada saksi. Macam pelacur betul ya. Jadi nikah mut'ah ni tak dibolehkan Jadi sekarang ni orang Melayu ramah mahasiswa orang Melayu pengaruh dengan Syiah ni, antara sebab kerana mut'ah ni lah. Dah mut'ah boleh ke? Masuk Syiah kan. Jadi masuk Syiah pun tak boleh mut'ah ni.
Muta'ah tidak adil tidak dibenarkan sama sekali. Syarih. وبه قال حدثنا مسدد بن مسافر قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبر أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. Sini dia kata Imam Nawawi sebut Syarah Muslim dah. Katanya Al-Maziri sabit bahawa nikah muta'ah ni asalnya harus pada permulaan Islam. Kemudian sabit dengan hadis-hadis yang sahih bahawa telah dimansuhkan dan telah berlaku ijma' dimansuhkan telah diharamkan nikah muta'ah dah. Dan tidak ada orang menyalahi perkara ini kecuali satu kumpulan yang bid'ah dah. Dan mereka berpegang dengan hadis-hadis yang warid tentang muta'ah ini. Dan mereka berkata dan kita telah menyebut bahasanya hadis tersebut telah dimansuhkan dah. Jadi ada dalil bagi mereka dan mereka berpegang dengan ayat Quran famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna dah. Mereka pegang ayat ni lah. Tapi maksud ayat ni beri mas kahwin bukan maksud muta'ah dah. Dalam kira Ibnu Mas'ud famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin dah. Ila ajalin. Jadi baca Ibnu Mas'ud ini baca yang syaz. Dia tidak boleh dibuat hujah dengannya dah. Hadisnya daripada siapa dia saya? Umar daripada Zuhri, kunna inda Umar bin Abdul Aziz. Kami berada bersama-sama Umar bin Abdul Aziz dah. Fatazakarna mut'atan nisa. Kami bincang tentang mut'atun nisa lah. Berkenaan dengan nikah mut'ah ni. Faqala rajulun lahu, maka berkata seorang lelaki nama dia Rabi' bin Sabrah, ashhadu ala abi annahu haddatha. Aku saja kata ayah aku bahawa dia telah menceritakan bahawa Rasulullah melarang nikah muta'ah ketika haji wada'. Haji wada' ni bila tu? Tahun 10 lah. Tak. Tapi sebenarnya larangan itu belum tu lagi. Lepas Khaybar lagi dilarang dah. Cari. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى orang yang menghalalkan nikah muta'ah ni kan, dia menyalahi ijma' lah. Kalau lebih teruk lagi kan, dia menghalalkan zina gitu. Dia menghalalkan zina dah. Sebab nikah muta'ah bukan nikah pun. Nikah ke boleh dia dengan perempuan tu ya. Dah, dia kecek-kecek perempuan tu temu dah kopi. Kecek-kecek molek berapa mu nak bayar dia? Berapa hari nak nikah aku? Seminggu. Okey, beres. Dah. Jadi bukan nikah pun. Salah. Syarih. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبع عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعه النساء. Rasulullah mengharamkan berkahwin muta'ah dengan perempuan Syarih. باب في الشغار. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حدثنا مسدد بن مسرع قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنك. Daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah melarang daripada nikah syighar. Nikah syighar ni Musaddaq menambah dari hadisnya. Aku bertanya kepada Nafi', apa dia nikah syighar tu? Nikah syighar ni gini je. Kita dengan sayang kita ada anak perempuan. Dia pun anak perempuan juga dah. Kita dah nikah dengan anak perempuan dia. Dia kata boleh menikah dengan perempuan aku, tapi syarat kena nikah kira aku dengan anak perempuan pula. Tak. Dia tak payah bayar mas kahwin. Gitu ya. Tukar-tukar lah. Tapi kalau tak kena sungguh, kita nak kenakan perempuan dia. Dia kena dengan perempuan kita. Dia kita bayar mas kahwin dia. Dia masih kita. Tak ada masalah. Sekarang ni menjadikan anak perempuan sebagai mas kahwin. Dia kita nikah, tak boleh lah. Gitu tu. Soalnya tukar anak lah pula. Gitu.
Jadi kalau memang betul-betul kita kena anak perempuan dia kena anak perempuan kita, dia kita bayar mas kahwin, dia bayar anak perempuan kita, tak ada masalah. Betul tu. Ini kau syiratnya kena tukar zat dia Syarif. Dia tak apa mas kahwin. Ataupun adik kita nikah dengan adik dia nikah dengan kita. Tak payah bayar mas kahwin, tak boleh lah. Tapi kalau kita nikah dengan adik dia, kita bayar mas kahwin. Dia nikah dengan kita, dia bayar mas kahwin juga. Tak masalah tu. Dah. Syarif. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن بن حكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقة فكتب معاوية إلى عبد الرحمن bin Hurmuz Al-A'raj menceritakan bahawasanya Abbas bin Abdullah bin Abbas telah menikahkan Abdul Rahman bin Al-Hakam dengan anak perempuannya. Manakala Abdul Rahman Al-Hakam pula menikahkan dia dengan anak perempuan dia pula dah tukarlah. Wakana kedua-dua itu telah menjadikan perkahwinan anak perempuan dia sebagai mas kahwin dah. Maka Muawiyah pun tulislah kepada Marwan, menyuruh Marwan supaya memisahkan antara kedua-duanya itu. Dan dia kata di surat dia tu hadza syirat, inilah perkahwinan syirat, inilah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Marwan guna hak kuasa dia lah sebagai qadi dah. Cari. Maksudnya bagi kawannya nikah syirat ni bukan sahaja Nabi larang, haram, bahkan tidak sah kahwinan boleh. Cari. Babu at-tahlil. Wa qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Ismail an Ali an al-Harith an Ali radhiyallahu anhu qala Ismail وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لعن الله المحلل والمحل له. Tahlil ni maksud dia nya Cina buta. Tak. Bukan Cina buta, Melayu buta Cina buta pun. Tak. Cina buta ni maksud dia nya seorang lelaki bercerai dengan isteri dia 3 talak dah. Jadi dia pun upah kita menikah dengan bini aku, kamu cerah lalu supaya menghalalkan untuk dia nikah balik dengan bekas isteri dia lah. Jadi orang yang jadi Cina buta ni ataupun orang yang suruh buat Cina buta ni, dua-dua ni dilaknat oleh Allah Taala lah. Tapi kalau tengok sayang kita dia cerah bini dia 3 kali talak, dia pun nak kelip balik dah. Kita tak pakat-pakat apa dengan dia, kita pun pergi nikah dengan isteri dia dah. Lepas tu kita cerah bini dia pun dia boleh nikah balik. Kita tak pakat-pakat apa. Kalau tak apa dah. Betul. Jadinya pakat macam ni lah. Dah. So yang keduanya kerana orang Cina buta tu dia nikah tu macam mut'ah juga. Nikah bertempoh lah. Dan masa dia nikah tu dengan syarat dia nikah dia cerah pula. So untuk menghalalkan untuk kahwin. Sedangkan nikah ni dengan tujuannya untuk hidup sama dah. Tapi kalau dia memang nikah sungguh tapi tak dia pisah juga. Boleh kelip balik kahwin ni. Macam ni. Baca. وقال حدثنا بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث. Kita nak baca 3 hadis sebab sebenarnya tujuan sama hadis ni semua dengan belaka. Kalau tahu dengan sorang tadi apa? Mana spek lagi? Tujuan sama hadis ni supaya semua dengar. Kalau tahu dengan sorang tak ke dia. Kita baca sama ni satu sini. Dah. Macam dia. Tak ada spekas lagi. Spekas lagi ada? Pun. Baca. Jadi. وقال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعوار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى
Babu. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة. Seorang hamba kalau nak berkahwin boleh, tapi tua dia tu apa dia, wali dia dah. Macam kena nikah dengan izin wali dia dah. Kalau dia nikah tanpa izin wali dia, tanpa tua dia, maka dia dianggap berzina dah. Tidak halal lah perkahwinan dia. Cari. Baca. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا اللفظ إسناده وكلاهما عن واكع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير mana-mana hamba yang berkahwin tanpa izin tuannya, maka dia dianggap berzina. Fahuwa akhir aizani dah. Cari. ومن قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود Apabila seorang hamba berkahwin tanpa dengan izin tuannya, maka nikah dia tu batil dah. Abu Daud kata hadis ni dhaif. Yang hadis ni hadis mauquf. Dia kata-kata Ibnu Umar. Maksudnya bagi Abu Daudnya tak boleh terima hadis dah. Maksudnya kalau dia nikah juga pun sah perkahwinan dia dah. Cari. Cumanya tu makruh lah. Tak boleh comel dah. Baca. باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السقي قال حدثنا سفيان عن An yakhtubah ni makruh. Meminang seorang lelaki atas pinangan saudaranya. Dia minang pak kita ni gini saya. Pak kita ni dia merisik, dia minang dia. Kalau dia nikah dia, 3 dia. Dia sebenarnya dalam bahasa Arab ni, kalau orang tu pergi minta seorang perempuan, dia ibu bapa dia dan perempuan tu bagi persetujuan, maka tu ketika minat tu boleh bertawak cici pun. Ke mana? Dah. Jadi tak boleh orang lagi minta pula. Tak boleh dah. Kecuali kawan ni kita tanya, tak tahu jawapan apa lagi. Orang lain tanya pula, tak tahu jawapan apa. Tu bukan minat kita bagi. Kita tanya saja lah. Tapi kalau kawan ni bersetujuan dah, apa setuju sama sekali, dikira minat tu boleh bertawak cici apa pun. Dah. Sebab ramai orang minang-minang orang lain diganggu pula, emput tu minang dia. Banyak. Jadi dosa tu. Sebab apa? Sebab boleh menimbulkan kacauan dalam masyarakat. Balah. Shall we? قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. Janganlah meminang seorang lelaki atas pinangan saudaranya. Okey? Cari. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمار عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا بيع على بيع أخيه إلا بإذنه. Janganlah meminang seorang kamu atas pinangan saudaranya. Janganlah dia jual atas jualan saudaranya kecuali dengan izinnya. Macam mana ni dia jual atas jualan? Jual kan ada? Kawan ni beli dah, setuju dah nak beli motor kawan dia. Dia pun main-main. Dia duduk tak aku lah. Dia jual apa kamu? 1,500. Aku jual 1,400 lah. Beli aku dah. Tak sebiar dia. Jadi tak boleh dah kita pergi ganggu muamalah orang semua sekali dah. Tak boleh dosa dah. Cari. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويج. Seorang lelaki melihat oleh seorang perempuan yang dia nak menikahinya dah. Maksudnya boleh lah dah. Seorang lelaki melihat seorang perempuan yang dia nak nikahi dah. Cari. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن Cumanya dengan izin ke tanpa izin,
Tak perlu izin siapa pun tengok juga. Dah. Tengok jauh-jauh gitu kan. Dah. Ataupun dia pakai kereta mari kita tengok. Bukan tak tahu izin apa dah. Kalau kadang-kadang tengok cara rasmi ni kata jadi payah pun bagai tak. Jadi tak rasmi pun tak apa. Nabi tak suruh izin siapa dah. Bukan tak? Cari. Cuma tempat kita kan tak boleh dah. Anak tengok kena bayar rumah pak dulu dah. Mai dulu. Padahal sebelum tu tak minta izin apa pun. Kan tak? Tu tengok rasmi lah pula tu. Ada hak tak rasmi tengok dah. Cari. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوحيد بن زياد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن داود بن حصين عن وقيع بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى. Apabila seseorang kamu nak meminang seorang perempuan nak sajalah, maka sebelum minang tu kalau dia mampu untuk melihat apa yang mendorong untuk menikahinya, maka dia lakukan. Qala, katanya siapa dia? Jabir, faqatabtu jariyatan, maka aku pun nak meminang seorang perempuan. Fakuntu atakhabba laha, aku nusuk ita tengok dia dah. Pasal fakuntu atakhabba laha, aku nusuk dah tengok dia lah, tanpa pengetahuan dia lah maksudnya. Hatta raaitu minha, sehingga aku melihat, sehingga mendorong aku untuk menikahi dia lah. Fatazawwajtuha, aku pun akhirnya pun nikah dengan dia lah. Maksudnya dalam hadis nak ya tak izin. Perlu tak izin tengok ni. Dah. Ada tak mesti rasmi tengok ni. Tengok rasmi pun tak apa, tak rasmi pun tak apa dah. Illegal dah. Cara ni. Bacalah. Babu fil wali. Wa qala hadatsana Muhammad bin Katsir. Qala akhbarana. Galah ni aku tengok kau Facebook ada. Pada atas kotu. Boleh ke? Atas gambar boleh tak? Memang atas gambar lah tak? Sebelum tengok tu atas gambar dulu, tengok gambar dulu lah. Atas mana kena ke tak? Baru tengok tu kan? Kadang-kadang tengok gambar tu tak serupa kadang-kadang tak? Gambar bila tahu? Cara ni. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت sekali babul wali sekali. Mai fek sikit fek. Fek. Cik. Dah banyak.